Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ini kita akan mulakan first lesson kita dengan bab 1, tajuk fungsi. Okey, macam mana nak faham fungsi ni? Okey, nanti awak belajarlah dalam banyak-banyak bab, nanti awak akan jumpa benda-benda macam ni. Okey, fx, ini cikgu bagi contoh, fx sama dengan x tambah 3. Ini kita panggil fungsi linear, salah satu contoh fungsi linear. Dan mungkin awak akan jumpa something like fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 5. Ini adalah contoh fungsi kuadratik. So nanti awak akan belajarlah macam mana nak tengok macam mana fungsi linear, macam mana fungsi kuadratik. So dalam topik ni kita nak faham dulu apakah itu fungsi. Okey. Yang paling mudah cikgu bagi awak contoh macam ni. Okey, katalah sini awak ada satu set. Awak dah belajar tentang set kan? Okey, katalah ini cikgu namakan dia set X. Kemudian kat sini cikgu ada satu lagi set, cikgu namakan dia set Y. Okey. So dalam set X ni, katakanlah ada 3 unsur. Okey, awak dah belajar unsur. So pertama, unsur kedua, unsur ketiga. Unsur-unsurnya adalah 1, 3, 5. Ni cikgu bagi contoh je lah. And then dalam set Y, awak ada unsur 3, ada 7 dan juga 11. Okey. Apakah itu fungsi? Fungsi ni dia adalah satu hubungan khas. Okey. Hubungan yang khas yang memetakan unsur dalam set X kepada unsur dalam set Y. Okay, maksudnya kalau cikgu buat anak panah ni, satu cikgu petakan kepada 3. So F ni adalah fungsi kat sini. Hubungan khas yang memetakan 1 kepada 3. Dan F ni fungsi ni juga dia memetakan 3 kepada 7. Dan dia memetakan 5 kepada 11. Okey, so kita nak tengok apa hubungan khas ataupun apa fungsi yang memetakan set X ni kepada set Y. Okey, cara nak tulis dia ialah, okey, kita boleh tulis macam ni untuk fungsi. F adalah suatu fungsi yang memetakan unsur dalam X kepada unsur dalam Y. Ataupun kita boleh tulis dalam satu lagi notation macam ni. Fx sama dengan Y. Dalam kes ni, fungsi ataupun hubungan khas untuk kes ni adalah, fungsinya adalah memetakan X kepada 2X tambah 1. Macam mana cikgu boleh dapat 2X tambah 1 ni? Okey, awak tengok sini. Dia memetakan 1 kepada 3. Okey, macam mana? Dengan cara, okey, sekejap Okey, X ni unsur dalam X adalah 1. Macam mana daripada 1 dipetakan kepada 3 menggunakan hubungan 2 darab X tambah 1, iaitu 2 darab dengan X. X tadi adalah 1. 2 darab dengan 1 tambah 1. So, 2 darab 1 tambah 1 jadi 3. So, X dipetakan kepada Y. 1 dipetakan kepada 3. Okey. Kemudian tengok pula ni. Unsur yang kedua adalah 3. Unsur dalam set X ni adalah 3. Daripada 3, dia menjadi 7. Okey. Menggunakan hubungan 2X tambah 1. Maksudnya, 2 didarabkan dengan nilai X. X tu adalah 3. 2 darab 3, 6. Tambah dengan 1 dapat 7. Okay. And then, contohnya lagi 1, 5. Okay. Ini adalah 5. Nilai X-nya. Hubungan khas dia ataupun fungsinya adalah 2X tambah 1. Jadi, kita akan buat 2 darab dengan X-nya iaitu 5. Tambah dengan 1, dapatlah 7. Jadi, dalam kes ni, fungsi yang memetakan, fungsi yang memetakan set X kepada set Y adalah 2X tambah 1. Ataupun kita boleh tulis, dia ada dua notation lah, sama ada macam ni.
ataupun biasanya kita tulis fungsinya f(x) sama dengan 2x tambah 1. Okey. So, itu satu contoh. Kita akan jumpa lagi banyak fungsi lepas ni. So, awak akan makin clear tentang apa itu fungsi. So, ini satu contoh yang ringkas sajalah. Okey. Kemudian, unsur-unsur di dalam set X ni, unsur-unsur dalam set X ni, semua ni, 1, 3, 5 ni, ini kita panggil sebagai objek. Okay, so objek adalah 1, 3 dan 5. Okay. Unsur-unsur di dalam set Y ni, ini kita panggil image. Ini adalah image. So image-nya adalah 3, 7 dan 11. Okey, sekarang kita akan tengok. Ini adalah contoh daripada buku teks. Okey. Dia bagi kita gambar rajah set. Dia tanya, adakah hubungan yang berikut suatu fungsi? So maksudnya kita nak identify ini adalah fungsi atau bukan fungsi. So nak tahu fungsi atau bukan fungsi ni, dia ada kriteria dia. Okey. Untuk fungsi, kriteria dia adalah setiap objek mesti mempunyai satu image sahaja. Okey. Setiap objek mesti ada image dan image tu mesti satu sahaja. Okey, so kita tengok gambar rajah ni. Okey, so objek mana? Objek ada dalam set yang ni. Okey, fungsi dia akan memetakan objek kepada image. So 2, 5, 6 ni adalah objek, yang tepi sini ni adalah image. So kita tengok kat sini. Untuk yang A ni, kita tengok penyelesaian dia. Dia kata hubungan ini ialah fungsi. Kerana apa? Setiap objek mempunyai satu image sahaja. So kalau tengok ni, objek 2, image-nya adalah 8. Objek 5, image-nya adalah 20. Objek 6, image-nya adalah 24. Okey, satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Habis yang ni 22 ni, tak apa, it's okay. Okey, sebab semua objek dah ada image dia. Yang ni, dia tak ada objek, tak apa, tak ada masalah. Okey, asalkan semua objek ni mesti ada image dan image-nya mesti satu. Okey, so hubungan ini ialah fungsi kerana setiap objek mempunyai satu image sahaja. Walaupun unsur 22 tidak mempunyai objek. Okey, so itu tak menjadi masalah. So tengok yang B pula. Yang B, okey, ini gambar rajah dia. Gambar rajah dia, 4 ni objek, dia dipetakan kepada 2. 8 pun objek, dia dipetakan kepada 2. Maksudnya, 2 objek yang berlainan dipetakan kepada satu image. Jadi, yang ini bukan fungsi. Okay, hubungan ini bukan fungsi kerana dia tidak memenuhi kriteria ataupun syarat fungsi. Apa syarat fungsi? Setiap objek dia mesti ada satu image sahaja. So dia masalah dia ada dekat sini, bukan dia dekat atas ni. Masalah dia dekat 18 ni. 18 ni objek, yang atas ni tak ada masalah. Yang sini. 18 ni objek, dia ada 2 image. 18 dia dipetakan kepada 3 dan 18 dia dipetakan kepada 9 juga di sini. Maksudnya objek dia satu. Tapi image dia banyak. Okey. Perhatikan, 18 dia kata. 18 mempunyai 2 image. Iaitu 3 dan juga 9. So, dia bukan fungsi.
Sebab fungsi dia mesti satu objek, satu image. Dia tak boleh ada dua image ataupun tiga image. Okey. Tengok pula yang C, yang ketiga. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, objek satu, image satu. Lepas tu sini ada objek 3 dipetakan kepada B, 7 pun dipetakan kepada B. Okey. So, yang ini pun bukan fungsi. Kenapa? Masalahnya bukan di sini ya. Masalah dia bukan di sini. Masalahnya adalah di sini. Okey. Dia tidak memenuhi syarat fungsi kerana fungsi mesti semua objek ni mesti ada image. So, 1 ada image, 3 ada image, 7 ada image. Tapi 9 tiada image. Okey, itu masalah dia. Masalah dia bukan dekat sini, masalah dia dekat 9 ni. Okey. Jadi hubungan ini bukan fungsi kerana tak memenuhi syarat setiap objek mempunyai satu image. Okey, sebab 9 ini dia tidak mempunyai image. Okey, cuba buat compare A dengan C. A ni semua objek ada image dia. So yang kat sini ni 22 ni tak menjadi masalah. Okey, tapi kalau C ni objek dia ada satu ni yang tak ada image. Ni tak boleh. Okey. So kita tengok pula untuk gambar rajah D. Gambar rajah D. Okey, kita check dulu. Semua objek dia ada image tak? A ada image. B ada image. C ada image. Okey, kita check pula setiap objek ni ada satu image ataupun lebih. Kalau A ni dia dipetakan kepada 4. Maksudnya A dia ada satu je image dia iaitu 4. B ni dia ada satu juga image dia iaitu 4. Okey. So ini tak menjadi masalah walaupun A dengan B ni dia berkongsi image yang sama, tak ada masalah. Okey, yang penting satu objek mesti ada satu image. Okey, A ada image dia 4. B ada image dia 4. Okey, C ada image dia 12. 10 ni tidak menjadi masalah. Okey. Yang tak boleh tapi beza beza antara B dengan C. B ni yang menjadi masalah kat sini sebab image objek satu tapi dia ada dua image. Yang ni tak boleh. Okey, kalau objek satu, image 2 tak boleh. Tapi kalau objek 2 dia berkongsi image yang sama, tak ada masalah. Okey, so D ni dia adalah fungsi. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak tentukan bahawa suatu graf bagi suatu hubungan tu adalah satu fungsi ataupun tidak. Okey. Bagaimana kita nak menentukan bahawa graf bagi suatu hubungan tu adalah suatu fungsi. Okey, untuk tujuan ini kita akan guna satu benda yang kita namakan ujian garis mencancang. Okey. Iaitu vertical line test. Okey, dia macam ni. Kalau dia bagi kita satu graf, contoh yang pertama yang ni, awak tengok yang ni. Dia bagi kita satu graf pink ni, satu graf garis lurus macam ni. Lepas tu dia tanya kita, okey, graf ni dia terhasil daripada satu hubungan. Okey, so dia tanya kita, adakah graf ini adalah satu fungsi? So, cara kita nak tengok dia adalah kita guna garis mencancang. Okey. Okey, cikgu bagi contoh macam ni. Okey, dia bagi kita graf macam ni. Ni graf dia. Lepas tu kita buat vertical line test ni. Maksudnya kita buat satu line yang cross graf ni secara vertikal, menegak macam ni. So, apabila kita buat macam ni, kita nampak okey, dia ada hanya satu persilangan, iaitu di sini. Okey, jadi jika garis mencancang ini memotong graf hanya pada satu titik, maka hubungan ini adalah fungsi. Okey, kalau tak nak lukis kat sini pun tak apa, nak lukis kat tengah-tengah ni pun boleh. Bila kita lukis macam ni, kita nampak memang ada satu je persilangan antara graf yang pink ni dengan garisan mencancang yang kita buat. Okey, so ini adalah fungsi. Yang mana yang bukan fungsi?
Bukan fungsi adalah apabila garis mencancang itu tidak memotong. Okay? Tidak memotong graf ataupun memotong lebih daripada satu titik. Sebagai contoh, dia bagi graf kat kita, graf ni bulat macam ni ataupun bujur macam ni. Okay? Dia bagi kat kita macam ni gambar rajahnya. So dia tanya agak-agak ini fungsi ke bukan fungsi. So kita pun buatlah ujian garis mencancang kita. Nak buat hujung ni ke, nak buat sini ke, nak buat tengah ke. Kalau kita buat dekat tengah, kita dah nampak dah sini ada 2. So lebih daripada satu titik. Okay. So ini adalah bukan fungsi. Senang je. Kita tengok macam tu je. Satu titik ataupun lebih daripada satu ataupun tak ada titik. Okay. Kalau satu, fungsi. Kalau tak ada ataupun tak memotong ataupun memotong lebih daripada satu titik, dia bukan fungsi. So kita tengok contoh dalam buku ni. Ini semua daripada buku teks ya. Aku explain daripada buku teks. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan fungsi? So antara A, B, C ni yang mana satu fungsi? Okey, so kita tengok dulu. Untuk A, gambar rajahnya begini. Okey, so kita buat garisan mencancang kita. Nak buat kat mana? Nak buat kat sini. Boleh buat kat sini. So tengok ada satu titik je yang dia cross. Ataupun nak buat kat mana? Nak buat kat sini pun boleh juga. Tengok ada satu titik je dia cross. Okey, tempat garis biru ni cross dengan garis graf kita yang warna pink. Okey, jadi ini adalah suatu fungsi. Kerana apabila diuji dengan garis mencancang iaitu garis biru cikgu ni, garis itu memotong graf itu hanya pada satu titik sahaja. Kecuali pada X sama dengan 1 yang tidak memotong mana-mana titik. Okay? Kalau perasan kat sini graf dia macam ni. Kalau kita buat garisan mencancang kat sini, dia memang tak potong. So walaupun dia tak potong kat sini, tapi bila kita buat kat sini, dia ada potong satu titik. Okay, memotong pada satu titik. Kalau buat kat sini, ada satu titik. Okay, so ini adalah fungsi. Dia kalau sepanjang-panjang ni memang tak memotong, barulah dikira bukan fungsi. Kalau yang B ni, okay, kita ambil lah pen biru kita, buat garisan mencancang. Kat mana? Kat sini boleh. Dia memotong satu titik kat sini. Kat sini pun boleh memotong pada satu titik. Sini pun satu titik. Tak perlu buat banyak pun sebenarnya, buat satu pun dah cukup. Cikgu nak tunjuk je awak nak potong kat sini boleh, kat sini boleh, kat sini pun boleh. Okey, so B ni pun adalah fungsi. Okey, graf ini adalah suatu fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong graf hanya pada satu titik sahaja. Tengok pula C. Okey, C ni nak buat kat mana? Kalau nak buat kat sini, potong kat sini. Nampak macam satu titik je. Tapi cuba kita potong pula kat sini. Dapat 2 titik. Potong pula kat sini. Ni dapat 2 titik. Kalau 2 titik ni confirm lah bukan fungsi. So graf ini bukan suatu fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong 2 titik. Kalau 2 titik bukan fungsi. Okey, sekarang ni kita nak tengok tentang domain, kodomain dan juga julat. Okey. Domain, kodomain dan julat. Okey, perhatikan fungsi ni Okey, ini set untuk X. Ini adalah set untuk dia punya objek. Ini adalah image dia lah. Okey. So fungsinya adalah 2X tambah 1. So notation fungsi kita boleh tulis macam ni lah. Okey, F adalah fungsi yang memetakan X kepada 2X tambah 1. Okey. Ataupun boleh tulis juga Fx sama dengan 2x tambah 1. Okey, 2x tambah 1 ni adalah hubungan bagi kedua-dua mapping ni, kedua-dua set ni. Okey, 1 macam mana boleh dapat 3? Dengan cara 2 darab 1 tambah 1 dapat 3. 2 macam mana boleh jadi 5? 2 darabkan dengan 2 tambah dengan 1. Macam mana 3 jadi 7? 3
2 darabkan dengan 3 dapat 6, tambah 1 dapat 7. 4 macam mana boleh sampai ke 9? Okey, 2 darabkan dengan 4 dapat 8, tambah dengan 1. So kalau awak perasan, semua ni adalah nilai-nilai dalam set X. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, dan ini dalam set yang lagi satu lah. Okey, 3, 5, 7, 9. Okey, sekarang kita nak tengok apakah itu domain. Domain ni dia adalah unsur-unsur dalam set yang ni. Okey, yang objek ni. So domain kita mesti buat dalam bentuk set curly bracket ni. Okey. Set di mana unsur-unsurnya adalah 1, 2, 3, 4. Okey, kalau awak tak buat curly bracket ni salah sebab domain ni adalah satu set unsur-unsur. Okey, unsur dekat sini. Macam mana pula dengan codomain? Codomain adalah semua unsur dalam set image ni. Okey, so kita buat dalam bentuk curly bracket juga. Dia adalah 3, 5, 7, 9, 11. Okey, tapi ada beza antara codomain dengan julat. Julat ni kita tengok unsur-unsur dalam image yang ada objek sahaja. Maksudnya di sini julat cuma 3, 5, 7 dan juga 9. Okey, 11 ni kita tak ambil kira sebab dia tidak ada objek. Okey, so kalau domain semua yang dalam ni, kalau codomain semua yang dalam ni, tapi kalau julat kita tak boleh ambil kira yang tak ada objek. So itu beza antara codomain dengan julat. Okey, kita tengok contoh ni. Tentukan domain, codomain dan julat bagi setiap fungsi f berikut. Okey. So kalau kita tengok gambar rajah di sini, ini maksudnya A map to H. Okey, A dipetakan kepada H, B dipetakan kepada K dan juga L, C dipetakan kepada N. Okey, so fungsinya adalah F. Okey, domain kita akan tengok semua dalam ni. So domain mesti tulis dalam bentuk set. So ada curly bracket. Okey, domainnya adalah semualah kat sini. A, B, C. Okey, codomain. Codomain semua yang kat dalam ni. So kita buat curly bracket. H, unsur-unsurnya H, K, L, M dan juga N. So macam mana dengan julat? Julat kita kena ambil kira yang ada objek sahaja. So M ni tak boleh ambil kira. So julat akan jadi H, K, L dan N sahaja. Okey, kita tengok contoh yang kedua. So ini pun adalah satu fungsi yang diwakilkan dalam gambar rajah macam ni. Okey, so kalau tengok ini adalah set untuk objek. Ini adalah untuk image. Okey, kalau cikgu boleh lukis balik dalam bentuk macam ni, dia sebenarnya macam ni, ada dua set. Okey, sini awak tengok objek-objeknya ada 0, 1, 2, 3, 4. Okey, 0, 1, 2, 3, 4. Ini semua unsur-unsur dalam set untuk objek. Okey, kemudian untuk yang sebelah sini adalah image. Okey, awak tengok unsur-unsurnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So dia boleh wujud dalam bentuk lukisan macam ni, dia boleh juga wujud dalam bentuk lukisan macam ni. Okey, so kalau awak tengok ada berapa dots ni? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya akan ada 5 garisan dekat sini. Okey, ada kalau 5 mapping kat sini. Tengok macam ni. Okey, bila X ni kosong, dia dimapkan kepada 3. So kosong dia mapkan kepada 3. Dekat bulat yang ni 1 dimapkan kepada 1. So 1 kepada 1. And then ini 2
kepada 4. 2 kepada 4. And then 3 kepada 5 dan 4 pun kepada 5. Okay, dia berkongsi imej yang sama. 3 kepada 5, 4 pun kepada 5. So lukisan ini diwakilkan dalam bentuk macam ni. Okey, sekarang kita nak tengok apa domain dia. Okey, domain kita ambil semua yang dalam ni, objek ni. Okey. So kita akan ada 0, 1, 2, 3, 4. Kodomain. Kodomain semua yang dalam imej ni. So kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana dengan julat? Julat kita kena ambil kira yang ada objek sahaja. So kalau tengok kat sini, 0 dia tak ada objek. 2 pun dia tak ada objek. Okay? Dia tak ada objek yang dimapkan kepada dia, dipetakan kepada dia. So 0 dengan 2 tu kita exclude. So julat akan jadi 1, 3, 4, 5. Okey. Kemudian kita ada bentuk macam ni pula. Graf macam ni. Ini titik. Ini dia bersambung terus macam ni. Okey, ini kita panggil dia fungsi diskrit. Okey, ini kita panggil fungsi diskrit. Okey, kalau English dia diskrit macam ni je Diskrit. Kalau yang ini kita panggil dia fungsi selanjar. Okey, ataupun kalau dalam English dia adalah continuous. Okey. So apa bezanya dekat sini? Awak tengok sini, domain dekat sini dia sebiji-sebiji tahu sebab dia ada dot-dot macam ni, dia ada bulat-bulat macam ni. Sebiji kat sini. Okey, maksudnya unsur dia image dan objek dia objek dia lah 0, image dia ada 3. Lepas tu dekat sini ada satu lagi bulat, ada satu lagi bulat. So dia macam terpisah tahu, terpisah-pisah, okey. Tapi kalau macam ni dia continuous, dia terus bersambung. Okey, dia terus bersambung. So kalau sini kita tengok domain dia, kita kena buat sebiji-sebiji. Domain dia 0, 1, 2. Kita tengok kat mana bulat tu ada. Okey, sini ada dot, sini ada dot, sini ada dot. Tapi kalau kat sini sepanjang-panjang ni ada graf ni. So graf ni dia sebenarnya dia bersambung daripada titik-titik. Banyak titik sebenarnya. Ada titik kat sini, ada titik kat sini, ada titik kat sini. Banyak titik. Kemudian dia bersambung-sambung. Jadi domain kita tak boleh tulis satu-satu macam ni. Domain kita kena ambil continuous. Bermula daripada domain ni kita tengok dekat objek. So objek kita bahagian sinilah, bahagian X ni. So kita kena tengok graf kita kalau daripada sini sampai ke atas ni. So bermula dekat sini. Bermula dekat 0 sampailah ke 5. Okey, so cara kita tulis, kita tak boleh nak tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita kena tulis dia, domain ni. Cara tulis untuk continuous adalah X daripada 0 sehingga 5. Okay, X tu adalah lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 5. Bermula daripada 0 sampai 5. Okay, sebab tengok dia continuous. Ada je sepanjang-panjang ni. Okay, awak tak boleh buat 0, 1, 2, 3, 4, 5 macam tu tak boleh. Okay, sebab ini graf continuous. Kalau ada dot macam ni, maksudnya dia terpisah-pisah. Okay, ada dekat 0, lepas tu dekat sini 0.5, tak ada. Ada balik dekat 1. Okay, kemudian untuk kodomain. Okay, kodomain pula, dia awak tengok daripada graf ni daripada sini, tengok secara menegak macam ni lah pula. Okay, tengok secara menegak. Kalau objek kita tengok secara horizontal macam ni, kalau image kita tengok secara vertikal macam ni. So kita tengok dia daripada paling bawah sekali adalah 1, paling atas adalah 10. Jadi kodomain kita adalah, okey tengok objek dia guna X, sini dia guna fx. So kita akan buat sini objek adalah X,
Sini kita akan buat fx. Okay. So kodomen dia adalah fx. Okay. Bermula daripada 1 sehingga 10. Okay. Mesti ada tanda ni. Okay. Sebab dia bermula dekat kosong. So mesti ada ni. Dan sini mesti ada tanda ni juga. Bermula 1 sehingga 10. Daripada sini sampailah ke sini. Okay. Macam mana pula dengan julat? Okay. So julat pun sama, dalam kes ni sama dengan kodomen. Okay. Julat dia adalah fx juga. Daripada 1 sampai ke 10. Sebab apa? Dia semua kat sini, dia graf ni dia tak terputus. Okay, awak tengok dia bersambung je. Maksudnya setiap unsur dalam image ni ada satu objek yang map kepada dia. Okay, so sebab dia tak ada, graf dia tak ada yang terputus. Okay, maksudnya kalau kita maksudnya every value of x ni akan ada nilai y dia, nilai fx dia. Every value dekat x ni mesti ada nilai y dia. Sebab tu graf dia, tengok dia tak putus. Bila tak putus maksudnya kodomen dia sama je dengan julat dia. Okay. Okay, sekarang kita tengok soalan macam ni. Cari image bagi setiap fungsi berikut berdasarkan objek yang diberi. Okay, maksudnya dia untuk setiap fungsi yang dia bagi kita fungsi. Kadang-kadang dia bagi kita objek, dia suruh kita cari image. Kadang-kadang dia bagi kita image, dia suruh kita cari objek. Okay, so kalau tengok contoh yang pertama ni, ini fungsi dia. Ini fungsi dia. Fx sama dengan dia dua cara nak tulis fungsi. Okey, atas ni ataupun ni. Ini maksudnya f memetakan x kepada 3x tolak 1. Maksudnya macam ni lah. Ada 1 kat sini. X adalah unsur-unsur dalam ni. Okey, dan dia petakan fungsi f ni dia memetakan x kepada 3x tolak 1. Adalah unsur-unsur dalam ni. Okay. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Kalau nilai x ni 1. So sebelah sini akan jadi 3 darab 1. 3 tolak 1 dapat 2. Okay. Kalau di sini 2. Sini 3 darab dengan 2. 6. 6 tolak 1 dapatlah 5. Ini contoh. Okay, so fungsi ni kita boleh tulis juga dalam bentuk macam ni. Fx sama dengan 3x tolak 1. Okay, sekarang ni dia kata cari image. Cari image bagi setiap fungsi berikut berdasarkan objek yang diberi. So sekarang ni dia bagi awak x sama dengan 6. Bermaksud dia tanya awak macam ni. Kalau di sini, okay, contohnya kalau di sini tadi 1, sini kita akan dapat 2. Kalau di sini 2, sini kita akan dapat 5. Sekarang ni kalau di sini 6, diberi objek di sini adalah 6. Dekat sini apa nilainya? Apa nilainya dekat sini? Okay. So ini adalah objek. Ini adalah image. Okay. So caranya tengoklah dah dia bagi kita dah fungsi kan. Fungsi dia adalah 3x tolak 1. So kita masukkan je lah. Kalau objek dia adalah 6, so maksudnya kita masukkan tempat x ni dengan 6. 3 darab 6, 18. Tolak 1 dapat 17. Itu yang cikgu buat tadi tu. Kalau x ni 1, maksudnya masukkan kat sini 1. 3 darab 1, 3. Tolak 1 dapat 2. Okay. So kita tengok contoh dekat bawah ni. Dia bagi fungsinya adalah, okay, f memetakan x kepada 4x tambah 6. Maksudnya kita akan ada fx sama dengan 4x tambah 6. Soalan dia cari image apabila diberi objek. Objeknya adalah x. Okey, ingat objek adalah x, image adalah fx. Okey. Objek adalah x, image adalah fx.
Okey, so dia nak cari image. Dia nak cari fx apabila x tu adalah 3, masukkan je dengan 3. 4 darab 3 tambahkan dengan 6 dapatlah 12. Tambah dengan 6 dapat 18. Okey. Kemudian yang kedua sini. Okey, fungsinya adalah fx. Okey, f adalah fungsi yang memetakan x kepada modulus 2x tolak 7. So kita tulis sini modulus 2x tolak 7. Apa maksud modulus? Okey, modulus ni semua nilai-nilai negatif kita akan positifkan dia. Bermaksud macam ni. Kalau kita ada modulus negatif 6, ini bermaksud nilainya adalah kita positifkan dia jadi 6. Kalau dia modulus 6, dia dah memang positif, positiflah dia. Okey? So itu maksud modulus. Nanti kita akan tengoklah dalam kelas-kelas yang akan datang macam mana graf modulus ni. Okey, 2x tolak 7. Maksudnya x tu adalah objek. So objek yang diberi adalah 3. So kita masukkan dekat sini. Modulus tinggalkan di sini. 2 darab dengan 3 tolak dengan 7. So di sini kita akan dapat modulus masih ada, tak hilang. Okey, 2 darab 3, 6. 6 tolak 7 dapat negatif 1. So, modulus negatif 1. Okey, so kita akan positifkan nilai negatif 1 ni menjadi positif lah. Jadi positif 1. Okey, bila kita dah tukar ni, dan tanda modulus ni akan hilang lah. Okey, macam ni. Okey, modulus negatif 6 sama dengan 6. Sini tak ada modulus dah lah. Okey, and then yang ketiga, fx yang diberi pada kita ialah x tolak 3x kuasa 2 di mana x tu, objek tu adalah negatif 2. So kita masukkan je x kat sini adalah negatif 2 tolak dengan, masukkan x kat sini lagi satu, negatif 2. So ini kira macam biasa. Okay, negatif 2 tolak dengan negatif 2 kuasa 2 akan dapat positif 4. Positif 4 darab dengan negatif 3 akan dapat negatif 12. So ini jawapan kita adalah negatif 14. Kemudian yang di bawah ni. Okey, sama juga. So kita tukar color je lah saja. Fx fungsinya adalah 4 per x tambah 3. Okay, x yang diberi adalah negatif 1. Apa benda ni? Apa yang dimaksudkan ni? X. Ini tanda tidak sama dengan. So, fungsi ni adalah fungsi dia. Fungsi dia ialah 4 per x tambah 3. X tu tak boleh sama dengan 3. Kenapa? Sebab kalau x tu negatif 3, negatif 3 tambah 3 akan jadi kosong. Okay? Dalam maths kita tak ada. Benda ni is undefined. Kalau denominator kosong is undefined. Okay. Kalau kosong per 4 okey lagi. Ni adalah kosong. Okay. Kalau 4 per kosong tak ada. Okay. That's why dia kata x ni cannot be negative 3. Okay. So sekarang ni dia nak minta kita cari image kalau x tu, objek tu adalah negatif 1. So kita masukkan je x tu dengan negatif 1. 4 bagi negatif 1 tambah 3. Dapatlah jawapan dia 4 bahagi 2, 2. Yang ini modulus. So, tak ada masalah. Kita tulis je balik fungsi dia. Modulus 3x tambah 1. Modulus kat sini. Belakang ni ada lagi. Tolak 9. So, modulus ni bahagian yang depan ni sahaja. Okay, x tu adalah negatif 3. So, kita masukkan tempat. Gantikan tempat x ni dengan negatif 3. So, 3 darab dengan negatif 3. Tambah 1, di sini ada modulus. Kemudian tolak 9. Okey, so kita selesaikan dulu yang dalam modulus ni. Kita dapat 3 darab negatif 3, negatif 9. Tambah 1, kita dapat negatif 8. Tolak 9. So bahagian modulus ni, kalau modulus negatif 8, dia akan jadi positif 8. Tanda modulus hilang. Okey, lepas tu kat belakang ni ada tolak 9. So sama dengan negatif 1. Okey. Okey, so tolak 9 ni kat belakang ni tak terlibat. Okey, tak payah nak tukar-tukar dia jadi positif. Okey, yang kita kena tukar cuma bahagian yang ini sahaja yang dalam modulus ni. Okey, modulus negatif 8 dia akan jadi positif 8. Okey, and then yang terakhir fx sama dengan 5x tolak 2x kuasa 2.
Okey, so masukkan X tu dengan negatif 3. So untuk yang ini, cikgu tinggalkan awak cuba sendiri dan cikgu nak awak bagi jawapan dia nanti dalam Google Form kehadiran. Okey. Awak isi Google Form kehadiran tu, cikgu akan tanya apakah jawapan untuk soalan ini. Jadi kalau awak dah go through video ni, awak mesti boleh jawab. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana, terbalik pula. Tadi bagi objek cari image. Sekarang dia bagi image. Okey, image diberi. Dia suruh kita cari objek. Terbaliklah. So, tak ada masalah. Cuma yang penting awak cuma perlu ingat. X adalah objek. Fx adalah image. Okey, so tengok kat sini. Dia bagi F adalah fungsi yang memetakan X kepada 5 tolak 3X. Ataupun kita boleh tulis Fx sama dengan 5 tolak 3X. Okey. Kurangkan sikit thickness. Okey. So, sekarang ni dia dah bagi kita Fx sama dengan 11. Okey. Fx sama dengan 11. Fx tu adalah image. Image adalah 11. Kita gantilah tempat Fx ni dengan 11. Okey. Sebab dia dah bagi kita. So, kita gantikan Fx dengan 11. Okey. Kita buat 5 tolak 3X. Ataupun di sini kita boleh dapat 3X sama dengan 5 tolak 11. Ataupun dapat lagi negatif 6. So dari sini kita dapat nilai X. Kita dapat nilai X iaitu X adalah negatif 2. Negatif 6 bahagi dengan 3. Negatif 2. Okay. So dekat sini tengok dia bagi kita image 11. Itu di sini. So kita cari objek iaitu negatif 2. Okay. So yang ini Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Dia bagi Fx dekat kita. Fx ni dia bagi 5. So kita masukkanlah 5. 5 sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Okey. Ini dah melibatkan fungsi kuadratik. Okey, by right, fungsi kuadratik ni, menyelesaikan persamaan kuadratik ni awak akan belajar dalam silibus matematik. Okey, so by right, bila kita belajar fungsi dekat maths ni, awak sepatutnya dah tahu macam mana nak menyelesaikan persamaan kuadratik. Okay, tapi cikgu pun tak tahu, awak mungkin belum masuk lagi kelas maths awak. So tak apa. Yang ini cikgu tunjuk je, tapi nanti we'll come back to this later lah. Kita pun akan belajar juga nanti persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik. Okay, so yang ini cikgu rasa tak apalah, KIV lah dulu. Okay, KIV. Okay, sebab ini adalah kuadratik, kita belajar nanti. Okay, so tengok yang ni dulu. Yang ni Fx, dia bagi modulus 2 tolak 3X. Okay, dia kata Fx tu adalah 14. Ganti je tempat Fx ni dengan 14. Okay. Yang ini, okay. Yang ni macam mana nak buat yang ni? Okay, macam mana nak cari X ni? Okay, so untuk case ni, awak kena buat macam ni. Okay, cikgu tunjuk dulu sikit sebelum kita selesaikan ni, cikgu tunjuk dulu sikit. Dia, modulus ni macam ni. Kalau cikgu tulis modulus X sama dengan 5, X ni ada dua nilai yang mungkin. Okay, X ni mungkin positif 5 ataupun X ni mungkin negatif 5. Sebab apa? Sebab cikgu dah cerita tadi kan. Kalau modulus negatif 5 bersamaan 5. So kalau modulus 5 pun 5 juga. Okay. So 5 ni
dia boleh datang daripada modulus negatif 5 ataupun modulus 5. Maksudnya, kata kalau cikgu gantikan di sini ni sebagai X, cikgu gantikan benda ni sebagai X. So, X ni dia boleh jadi negatif 5 ataupun dia boleh jadi positif 5. That's why kalau kita ada modulus X sama dengan 5, that means X kat dalam ni dia boleh jadi positif ataupun dia boleh jadi negatif. Okey, jadi dekat sini cara kita nak selesaikan dia. Okey, nampak Ini modulus, ini adalah yang dalam ni. Ini cikgu bagi contoh mudah X, tapi dalam ni dah 2 tolak 3X. So benda ni dia boleh jadi sama ada positif ataupun negatif. Okey, yang pertama ialah kita buatkan dia jadi positif dulu. Okey, maksudnya kita ambil benda ni sebagai positif. So maksudnya dia adalah sebelah sini sama je. 14 memang 14 lah. Sama dengan positif of 2 tolak 3X. So it's 2 tolak 3X. Okey. So sini kita akan selesaikan macam biasa. 14 tolak ataupun bawa 3X ni pergi sinilah. 3X sama dengan 2 tolak 14. Aku dapat negatif 12. So X tu adalah negatif 4. Satu lagi ialah kita ambil kalau dia negatif pula. Kalau dia negatif ni maksudnya 14 sama je. 14 ni tak ada masalah. Okay? Kita sekarang ni tengah deal dengan sebelah modulus ni. Modulus ni dia mungkin positif ataupun negatif. So 14 is 14. So tadi kita dah ambil yang positif. Positif 2 tolak 3X. Sekarang kita ambil negatif pula. Negatif of 2 tolak 3X. So di sini awak kena hati-hati. Okay? Sebab dia akan jadi negatif 2. Negatif dan negatif jumpa dia akan jadi positif 3X. Okay, 14. Okay, so kita selesaikan. Okay, 14 tambah dengan 2 dapat 16. 16 sama dengan 3X. Okay, so X tu kita akan dapat 16 bahagi 3. So di sini kita akan dapat 2 jawapan. Maksudnya X ni apa tadi? X ni adalah objek. Maksudnya 2 objek ada satu image yang sama. Macam tu. So 2 objek image yang sama macam ni lah. 2 objek dia berkongsi satu image yang sama. Macam tu. So di sini adalah negatif 4. Di sini adalah 16 per 3 dan image dia adalah image yang sama iaitu 14. Macam tu. Okay. So kena ingat yang ni lah. Okay. Every time kita nak buka modulus ni, kita ada plus minus. Okay. Ini case kalau kita nak cari nilai X ni lah. Okay. Case kalau X ada dalam ni. Okay, kalau tak ada X, tak ada masalah. Kalau dia bagi je modulus negatif 8, ini that means 8. Okay, so dia masalah bila kita perlu cari nilai X ni. So cikgu rasa sampai sini dulu untuk lesson yang pertama. So kita akan sambung lagi lesson kedua minggu depan. Okay, terima kasih.